Oke, kita mulakan Suratul Anfal ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang yang ahadta, telah engkau buat perjanjian. Minhum, daripada mereka. Summa, kemudian, yanquduna, mereka rombak ahdahum, akan perjanjian mereka, fi kulli pada tiap-tiap marrah kali. Kalau 2 kali marrataini, ya, kalau 1 marrah. Kalau 2 kali marrataini. Kalau banyak kali marrat, alif ta, marrat. Baik, wahum, walhal mereka, la yattaqun, tidak mereka takut. Semak semula. Allazina ini menunjukkan kepada sifat orang-orang musyrikin yang mereka mengadakan perjanjian, tapi mereka selalu merombak atau membatalkan janji itu. Kalau ikutkan ayat di atas, sebelum ini ayat 55, ialah seburuk-buruk manusia yang merayap di sisi Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang merayap atau binatang yang melata di sisi Allah ialah orang yang kafir, maka mereka tidak beriman. Allazina tu ialah sifat, sifatnya lagi allazina, iaitu orang-orang yang ahadta, telah engkau buat perjanjian, minhum, daripada mereka. Summa, kemudian, yanquduna ahdahum, kemudian mereka rombak akan janji mereka, fi kulli marrah, ya, pada tiap-tiap kali. Wahum la yattaqun, walhal mereka tidak mereka takut. Mana tak takut, ya, dengan rombakan janji itu akan berlaku sesuatu peperangan yang mana mereka akan terkena, mana mereka akan dikalahkan. Mereka tak tahu. Jadi mereka tak takut hal itu. Mudah saja mereka rombakkan. Baik, sambung lagi ayat 57. Wa imma, dan ada kalanya. Dan maka ada kalanya, tasqafannahum, engkau mesti jumpai akan mereka. Fil harbi, dalam peperangan. Fasyarid, maka hancurkanlah. Fasyarid bihim, maka hancurkanlah oleh engkau akan mereka. Dalam braket, beraikan. Man, orang yang, khalfahum, di belakang mereka. La'allahum, mudah-mudahan mereka,
Yazakkarun, mereka ambil ingatan. Semak semula. Wa imma tasqafannahum fil harbi. Maka ada kalanya engkau mesti jumpai akan mereka dalam peperangan. Maknanya kepala-kepala yang suka merombak perjanjian itu, pasti kau akan jumpai mereka nanti dalam peperangan. Pada masa itu, jangan lepaskan peluang. Fasyarid bihim, maka hancurkanlah oleh engkau akan mereka. Atau pisahkanlah, cerai-beraikanlah pasukan mereka. Man khalfakum, orang yang di belakang mereka. La'allahum yazakkarun, mudah-mudahan mereka ingat. Mana orang yang di belakang mereka, jadikan ingatan hal itu. Baik, sama lagi ayat 59. Wa imma, dan ada kalanya. Tahofanna, engkau mesti takut. Min kaumin, daripada kaum. Khianatan, pengkhianat. Fanbis, maka campakkanlah oleh engkau. Ilaihim, kepada mereka. Ala sawain, atas cara yang adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak ia suka, al-khainin, akan orang-orang yang khianat. Semak semula. Wa imma tahofanna min qaumin khianatan, dan ada kalanya engkau mesti takut daripada kaum pengkhianat. Fanbis ilaihim ala sawa, maka campakkanlah oleh engkau kepada mereka. Campakkan itu maknanya, campakkan, pulangkan, kembalikan kepada mereka perjanjian mereka. Ala sawain, atas cara yang adil. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak ia suka akan orang-orang yang khianat. Kita ada jumpa dua perkataan yang menunjukkan adanya nun muakkad. Pertama ayat 57, awal ayat. Wa imma yatasqafanna. Tu. Jadi di situ engkau mesti jumpai. Asalnya tasqafu saja, tasqafu pada depan pu. Dengan adanya nun syadda tu, itu nama jadi mudhari' di muakkad. Jadi maknanya lebih kuat. Engkau mesti, tu penambahan mesti . Jadi untuk ingatan balik, ini dikatakan mudhari' muakkad. Mudhari' muakkad ni mabni. Kalau datang huruf jazam ke, huruf nahi ke, dia tetap macam tu. Sebab nun sabdu ni menjadikan dia muakkad. Apa yang menjadikan dia mabni? Nun sabdu tu. Itu dia nun tu sebut nun taukid. Jadi engkau mesti jumpai. Kalau tak ada nun sabdu tu, engkau jumpai. Jadi ada nun sabdu tu, jadi engkau mesti jumpai. Okey.
Bawahnya ayat 58 yang baru, yang awal ayat tu, wa imma tahofanna. Tahofanna sama juga, asalnya tahofu, engkau takut. Jadi adanya nun sabdu tu jadikan mesti, engkau mesti takut. Fi'il mudhari ini namanya apa? Disebut fi'il mudhari muakkad. Ya. Fi'il mudhari muakkad. Muakkad tu dikuatkan tu dengan adanya nun syaddah atau nun sabdu. Ya. Kalau mana tahofu saja engkau takut. Ni tahofanna. Engkau mesti takut. Ya. Jadi ya, itu peranan dia. Satu lagi nak bagi tahu. Ini maknanya mufrad. Engkau mesti takut. Ya. Kalau nak jadikan jamak, beza dia jamak ni kalau berbaris dhammah saja fa dia. Tahofunna, funna. Jadi fa tu baris dhammah dah jadi makna jamak. Kamu. Kamu mesti takut. Dia tak ada perubahan, tak ada waw nun, tak ada. Dia hanya tukar baris tu, fa jadi fu. Macam tu. Yang atas taskofana, itu makna engkau. Mufrad. Kalau jamaknya taskofunna, funna. Itu jadi makna kamu. Ramai. Itu nak membezakan fi'il mudhari muakkad mufrad dengan jamak. Nanti tak tahu beza. Ya. Jadi nak terjemah macam mana? Engkau ke kamu? Jadi tak tahu beza. Jadi nak bezakan itu saya nak tahu. Pertama, ya, kalau di baris atas fa, fanna, itu makna artinya mufrad. Kalau funna, itu jamak. Ya. Itu nak kenali macam tu. Okey. Kemudian kita sambung lagi ayat yang ke 59. Wala yahsabanna. Dan jangan sekali-kali ia sangka. Dan jangan sekali-kali ia sangka allazina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Sabaku, telah terlepas mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, la yu'jizun, tidak dapat mereka melemahkan. Tidak dapat mereka melemahkan. Semak semula. Wala yahsabannal ladzina kafaru sabaku. Dan jangan sekali ia sangka oleh orang-orang yang telah kafir mereka telah terlepas mereka. Jangan sangka. Jangan mengira ya bahawa mereka boleh lepas daripada ya azab Allah Taala. Ya. Sebenarnya innahum la yu'jizun. Sesungguhnya mereka tidak dapat mereka melemahkan akan Allah. Itu maksudnya. Mereka tidak dapat melemahkan. Melemahkan apa? Itu Allah. Ingat orang kafir ni, dia boleh terlepas daripada Allah. Tidak akan terlepas daripada azab Allah. Ayat ini mengikut asal cerita ialah turun pada peperangan Badar. Ya. Pada masa itu barulah mereka tahu yang mereka tidak boleh terlepas daripada azab Allah Ta'ala. Itu berlaku peperangan Badar. Okey, kita nampak tak? Ayat ini juga ada muakkad, iaitu la yahsabanna. Padahal la tu adalah la nahi. La nahi termasuk huruf jazam. Tapi yahsabanna tak ada satu perbezaan. Biasa huruf jazam akan mati atau hilang nun. Ya, kalau datang huruf jazam. Ya, tapi tengok, tak berubah. Yahsabanna tetap. Ya, itu dikatakan fi'il mudhari yang muakkad ada nun sabdu dihukumkan mabni. Mabni ini dia tidak berubah. Dia tetap macam tu walaupun datang huruf jazam, datang huruf nasab ke, ya, dia tidak akan berubah kalau dia tergolong sebagai fi'il mudhari muakkad. Ya.
Okey, asalnya apa? Yahsabu. Kalau biasa saja yahsabu, ia sangka. Nak jadikan ia mesti sangka. Yahsabanna. Kemudian ada pula fi'il nahi. Lam tu lam nahi pula. Fi'il nahi. Ada lam tu lam nahi pula, huruf nahi. Lagilah. Ia dikuatkan lagi. La ni tak boleh terjemah sekadar. Jangan. Ia mesti sangka. Tak boleh macam tu. Itu tak menekan namanya. Jangan ia sangka. Pun tak menekan. Jangan ia mesti sangka. Pun tak menekan. Tapi jangan sekali-kali. Itu dia terjemahan ni kalau nak tahu. Ya? Bila ada fi'il mudhari muakkad, lam nahi ni tak boleh terjemahkan sebagai la. Jangan biasa saja. Tapi la tu dah pun muakkad jadinya. Menekan lagi maknanya. Jangan sekali-kali ia sangka. Sama dengan tadi, ini mufrad. Kalau nak jadikan jamak, beza jamak dia, ya, huruf sebelum nun sabdu tu kena bariskan dhamma, iaitu ba. Ba tu huruf, ya, sebelum, ya, nun. Jadi ba jadi bu. Jadi bunna. Ya. La yah sabunna. Ya, jangan sekali-kali mereka sangka. Ya, dah jadi jamak. Ya. Jangan sekali-kali mereka sangka. Ya. Jadi jamak. Itu beza ya kalau nak tahu ya. Okey. Cuba buat satu contoh. Ya. Yang akhir tu la yu'jizuna. Itu maknanya biasalah la yu'jizuna ya. Dengan makna apa? Kejap ya, kejap. Mi, sini Mi. Okey. Okey ya, la yu'jizuna, la yu'jizuna. Ya, tidak dapat mereka melemahkan. Macam mana kita nak jadikan dia muakkad? Ya, nak jadikan dia muakkad. Cuba buka mic, siapa nak cuba? Yu'jizuna jadikan muakkad. Apa bunyikan? Buka mic ya. Yu'jizuna. Kalau muakkad macam mana? Yu'jizanna. Zanna tu mana seorang lah. Ia mesti melemahkan. Itu seorang. Kalau jamak? Yu'jizunna. Ejaannya tak ada waw. Dalam tulisan. Tak ada waw ya. Zainun saja. Yu'jizunna. Macam tu. Ya, yu'jizunna. Maknanya mereka mesti melemahkan. Macam tu. Mereka mesti melemahkan. Hanya beza, itu nak kenal muakkad dan tak muakkad ya. Senang besok kalau kita tengok dalam ayat tu. Kalau dia bunyi domah, yu'jizunna, zunna, itu artinya jamak. Jadi kalau la ni apa nak terjemah? Kalau misal kata saya bunyikan begini, la yu'jizunna. Apa makna sekarang? Tidak sekali-kali. Jangan. Jangan sekali-kali mereka mesti melemahkan. Macam tadi yang awal. Ya. Jangan. Jadi kalau mufrad macam di sini makna tidak ya. Hanya kita nak ubah kalau muakkad ya. Okey, kalau mufrad macam mana? La yu
La yu'jizanna. Ya, okey. La yu'jizanna. Okey. Mana jangan sekali-kali ia melemahkan. Ya. Itu nak mengenal muakkad, ya. Nah. Baik, kita sambung lagi. Ayat yang ke-60, ya. Wa'iddu. Wa'iddu. Wa'iddu lahum. Nah, ya. A'iddu dan sediakanlah olehmu lahum bagi mereka. Dan sediakanlah olehmu bagi mereka akan apa yang istata'tum telah apa yang istata'tum telah berupaya kamu. Telah berupaya kamu min kuatin daripada kekuatan. Wamin dan daripada ribatil khail. Ribatnya ikatan, khail kuda. Ikatan kuda. Boleh juga ikatan itu dengan makna persiapan pun boleh, ya. Persiapan kuda. Turhibuna, kamu takutkan. Kamu takutkan bihi dengannya. Adu Allah akan musuh Allah. Wa aduwakum dan musuh kamu. Wa akhorina dan orang-orang yang lain. Min dunihim daripada selain mereka. La ta'lamunahum, tidak kamu mengetahui akan mereka. Tidak kamu mengetahui akan mereka. Allah ya'lamuhum, ia mengetahui akan mereka. Wama dan apa jua. Ni nak kenal ma ni apa jua macam mana? Tengok fi'il mudhari' ni. Asalnya fi'il mudhari' kan ada nun. Jamak dia tunfikuna. Ya, tunfikuna, kamu belanjakan. Ya. Jadi kalau hilang nun tu, ma tu artinya ma yang bekerja. Kalau ma tak bekerja, ma apa yang? Itu ma yang bekerja, ma apa jua. Ini ma jazam dan syarat. Ya, ma jazam dan syarat. Sebab itu tunfikuna ni dijazamkan dengan buang nun. Dijazamkan dengan buang nun. Asalnya tunfikuna. Jadi nak kenal dia, ma tu apa jua, tengok mudhari'nya hilang nun. Wa ma tunfiku, asalnya kuna. Kan? Itu. Jadi wa ma tu dia bukan makna apa yang, ya. Ma tu ma apa jua. Dan apa jua? Tunfikuna, kamu belanjakan. Min syai'in, daripada sesuatu. Fi sabili, pada jalan Allahi Allah. Yuwaffa, ia disempurnakan. Ilaikum, kepada kamu.
Wa antum dan wa antum walhal kamu la tuzlamun, tidak kamu dizalimi. Tidak kamu dizalimi. Bersama semula. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan sediakanlah olehmu bagi mereka apa yang telah berupaya kamu daripada kekuatan, wa min ribatil khail, dan daripada ikatan kuda, mana persiapan kuda. Ayat ini memberitahu kepada umat Islam, pemerintahan Islam, supaya sentiasa ada persediaan. Persediaan ini persediaan yang termampu, yang termampu mengikut kemampuan negara. Tapi mesti nak ada persediaan itu, iaitu persediaan min kuwah, daripada kekuatan. Kekuatan ini terutama ialah kekuatan dalam segi senjata, pertahanan di setiap perbatasan. Jadi mesti nak ada kekuatan dalam dalam ketenteraan, dan persenjataan, itu mesti wajib. Mana-mana negara Islam mesti kena melakukan ataupun mengamalkan ayat ini. Allah suruh mempersediakan semampu-mampunya mengikut kekuatan, mengikut kemampuan negara, iaitu kekuatan pertahanan, min ribatil khail, daripada persediaan berkuda. Mana kalau dulu tentera-tentera hebat ni kalau banyaknya kuda, tentera tu akan jadi hebat, kerana kuda ni tangkas berlari, tak sama dengan kita berlari. Jadi kekuatan panglima-panglima perang bersama kuda-kuda mereka berlari begitu tangkas. Jadi apa tujuannya? Sekarang ni tak ada kalau kuda, tengok tempatlah. Tapi sekarang ni kiaskanlah kepada senjata-senjata moden, kereta kebal dan berbagai-bagai lagi senjata. Kalau perlu, negara jiran ada nuklear, kita pun ada nuklear, macam itulah. Jadi kita mesti mana negara mesti melihat perkembangan di sekeliling mereka. Apa sebab? Kalau negara-negara lain atau jiran-jiran lebih kuat persenjataannya, kita ni lemah, sudah tentulah akan jadi mangsa. Sebab itu tujuannya bukan nak perang. Tujuannya ni senjata bagus-bagus, canggih-canggih, kekuatan tentera, bukan tujuan nak perang. Allah katakan turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Kamu takutkan dengannya, dengan kekuatan itu, akan musuh Allah dan musuh kamu. Macam kita tengok India dengan Pakistan, tengok masing-masing ada kekuatan yang mereka sama-sama takuti. Kalau India ada nuklear, Pakistan pun ada nuklear. Jadi masing-masing ada kekuatan yang ditakuti. Jadi itu penting, bukan nak perang, tapi itulah tujuannya. Allah katakan untuk menakutkan musuh Allah dan musuh kamu. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang yang lain daripada selain mereka. Mungkin ada golongan-golongan lain selain daripada mereka. Kalau ikutkan tafsir katanya, kalau musuh kamu masa itu Mekah, iaitu kafir Mekah. Yang lain itu ialah orang munafik dan Yahudi. Jadi kita boleh kiaskanlah kepada bangsa-bangsa lain. La ta'lamunahumullah, la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Ini bahasa macam ni kalau kita
berhenti kepada ya ya'lamuna nahumullah, ya nampaknya ya macam tersalah juga cara memberi maksud ya. Jadi Allah ni ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum patutnya yang dia punya rangkap tu. Tidak kamu mengetahui akan mereka. Rangkapan lain Allah ya'lamuhum. Macam tu. Allah ia mengetahui akan mereka. Jadi kalau baca tu sampaikanlah kepada ya'lamuhum. Ya, kamu tak tahu mereka tapi Allah tahu. Wa ma tunfikuna min syai'in fi sabilillah. Dan apa jua kamu belanjakan daripada sesuatu pada jalan Allah, yuwaffa ilaikum. Ia disempurnakan kepada kamu. Wa antum la tuzlamun. Walhal kamu tidak kamu dizalimi. Ya, jadi peperangan ini perlukan kepada ya, perbelanjaan yang besar, infak yang besar. Jadi pada masa itu ya berkorbanlah ya untuk kemenangan kepentingan negara. Jadi ya bukan hanya negara tapi juga agama ya. Itu yang nak dipertahankan. Jadi apa jua yang kita belanjakan pada jalan Allah, maka Allah akan sempurnakan dengan tidak dizalimi sedikit pun. Ya, mana Allah akan memberi balasan dan Allah tidak akan kurangi. Mana kamu tidak dizalimi sedikit pun, maknanya kamu tidak akan dikurangi daripada apa yang kamu belanjakan. Baik, sambung lagi ayat nanti kita cuba tengok mahirkan sikit. Kalau tuzlamuna ni, kalau nak jadikan dia muakkad. Kalau jadi muakkad macam mana? Tuzlamuna. Buka mic tu. Tuzlamuna, macam mana nak jadikan muakkad? Tuzlamunna tanpa waw ya. Tuzlamunna tanpa waw. Maknanya sekarang jangan sekali-kali kamu mesti dizalimi. Mana pula mengetahui ya? Jangan sekali-kali kamu mesti dizalimi. Ya, tambah mesti ya. Kalau mufrad macam mana mufrad? La tuzlamanna. Itu mufrad. Sebab nak supaya apa? Supaya kita dapat membezakan antara jamak dan mufrad ya. Nanti kalau jumpa ya nak terjemah mufrad ke terjemah jamak ya. Jadi kita tak tahu. Ini mana terjemah jamak dengan munna, kalau mufrad manna ya. Okey, kita sambung lagi ayat 61. Wa in, dan jika janahu, telah cenderung mereka ila salmi, kepada perdamaian, fajnah, maka cenderunglah oleh engkau. Laha, kepadanya. Wa tawakkal, dan bertawakallah oleh engkau. Allah, atas Allah. Innahu, sesungguhnya dia, dialah. Biasanya kalau dua kali domir, ya, itu namanya muakkad ya. Domir pertama dengan domir kedua dah jadi muakkad. Sesungguhnya dia, domir lagi, dia. Jadi tambahlah untuk jadikan dia muakkad. Macam tu ya.
Sesungguhnya engkaulah. Innaka anta. Macam tu. Innahu huwa. Sesungguhnya dialah. Itu namanya muakkad kalau dhamir tu 2 kali bunyinya, ya. Sesungguhnya dialah as-sami'u yang maha mendengar, al-alim lagi maha mengetahui. Baik, saya masuk mula. Wa in janahu, dan jika telah cenderung mereka lisalmi kepada perdamaian, fajnahlah, maka cenderunglah oleh engkau kepadanya. Maknanya Islam ini sebenarnya lebih suka kepada perdamaian. Tapi kalau mereka pihak musuh mau berdamai, ya, maka kita sambut. Ya, sambut. Sebab kita memang sukakan perdamaian. Jadi kalau mereka memang cenderung kepada perdamaian, mau perdamaian, ya kita sambut. Fajnahlah, maka cenderunglah oleh engkau kepadanya. Mana kita sambut perdamaian itu. Tapi kita tahu tak macam mana ya mereka punya strategi lain, kita tak tahu kan. Tapi Allah katakan wa tawakkal Allah, dan bertawakallah oleh engkau ke atas Allah. Maksudnya dalam kita menyambut perdamaian itu, ya, kita berserahlah pada Allah, tawakallah pada Allah. Kalau dia nak buat angkara selepas itu. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, yaitu Allah. Allah yang bersifat as-sami dan bersifat al-alim, ya. Okey, cuba kita tengok sedikit tata bahasa dia. Kita jumpa perkataan 2 kali sini. Janahu amadi, ijnah amar. Jadi kita tengok pada kamus dulu. Ya, 3 huruf ni iaitu jim, nun, ha. Ya, okey. Kita sama-sama tengok. Jim, nun, ha. Ni muka surat apa tu? Buka mic tu. Bab jim. Buka kamus bab jim. Buka apa? Mic ya. Cari bab jim. Jim ha. Muka surat 62 ya. Buka mic. Tak ada suara. Tak ada balasan. Tak ada balas. 62 tengah-tengah sebelah kanan. Tengah-tengah sebelah kanan. Janaha yajnahu junuhan, mana cenderung ataupun condong. Ya. Dan perkataan ini jugalah kita jumpa dalam Quran, perkataan junah. Selalu waqala junah alayya. Ya, pala junah alai, maka tiada kesalahan atasnya. Macam tu. Jadi tiada dosa atasnya. Kita jumpa junah, pala junaha. Bawah dia. Bawah lepas janaha tu, tengok bawah dalam baris yang keempat. Kita jumpa junaha. Junahun. Itu maknanya dosa atau derhaka. Jadi kita sebab Quran menyebutkan dengan dosa atau kesalahan, kita ambil dosa lah. Jadi fala junaha contohnya. Fala junaha, maka tiada dosa atau tiada kesalahan. Ya, selalu dalam Quran ada ya. Jadi ambilan dia daripada perkataan sama, janaha. Ya. Janaha yajnahu junuhan. Ya. Macam mana nak buat isim fa'il janaha? Ya. Janihun. Isim maf'ulnya mim dengan waw. Okey. Majnuhun. Majnuhun. Jadi bila tengok madi, ingatkan boleh buat isim fa'il dan isim maf'ul ya. Tengok madi boleh buat isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi kalau janaha, janihun, isim maf'ulnya majnuhun. Ya. Okey.
Mudhari' yajnahu kita boleh buat fi'il amar dan nahi. Macam mana yajnahu? Amar dia ijnah. Nahinya la tajnah. Ya. Ijnah la tajnah. Jadi kita dah dapat perkataan pecahan itu ya. Apa makna sekarang kalau sebut janihun? Yang cenderung. Majnuhun? Ya, yang dicenderungkan. Kalau ijnah, cenderunglah oleh engkau. Itu yang kita dalam Quran yang kita jumpa tadi. Ijnah tu. Itu dalam Quran. Cenderung tadi. Yang dalam Quran tadi. Ya. Ijnah. Kalau tak ada fa tu, bunyinya ijnah. Sebab ada fa tu, fajnah. Asalnya ijnah. Okey, kalau la tajnah apa makna? Jangan engkau cenderung. Ya. Okey, dalam ayat yang ke-60, 60 ya, kita jumpa perkataan turhibuna. Turhibuna. Ayat 60, perkataan turhibuna bihi. Baris kedua dia, turhibuna bihi. Jumpa tak? Jadi apa huruf 3 dia? 3 huruf dia. Ra, ha dengan ba. Okey, muka surat berapa? Cari. Ra, ha, ba. Jumpa tak? Dal, zal, ra. Ingatkan dal, zal, ra, zai. 118. Okey, buka semua 118. 118 perkataan dia ra, ha dengan ba. Ya. Sebelah bawah ya. Kanan, bawah. Sebab itu kita tak boleh nak bariskan dulu rohaba ke apa. Kita tak boleh. Tengok kamus dulu. Jadi dalam kamus bukan bunyi rohaba. Tapi rohiba. Rohiba yarhabu rohbatan. Ada rohbatan juga kita jumpa dalam Quran ya. Rohbatan. Ya, khaufan. Kadang khaufan, kadang rohbatan. Maknanya takut. Baik, rohiba. Macam mana isim fa'il dengan isim maf'ul rohiba? Rohibun, isim maf'ul? Marhubun. Rohibun, marhubun. Baik. Kalau fi'il mudhari' mesti dapat fi'il amar dan nahi. Yarhabu? Irhab. Lagi? La tarhab. Okey, cuba terjemahkan. Ya, rohibun. Yang takut. Marhubun. Yang ditakuti. Ya. Kalau irhab, takutlah oleh engkau. Ya, la tarhab. Okey. Kerana kita jumpa perkataan rohibah ni, kita tengok yang bawah sekali. Bawah sekali tu rohibun. Ruhban. Ruhbanun. Rohibatun. Ini selalu pun jumpa dalam Quran. Rohibur ruhban yang kita jumpa kan. Itu maknanya pendeta. Padri. Ya, ataupun disebut pendeta. Disebutlah rahib. Rahib. Ya. Dia gunakan isim fa'il. Jamaknya ruhban. Ya. Jamak ruhban atau rohibatan. Dan tengok sebelah kiri atas sekali. Ruhbaniyah. Itu maknanya kehidupan padri. Kehidupan padri. Macam biasanya diakhiri dengan ya ha ya ha ni tambahan ya.
Macam kita katakan watoniah. Waton jadi watoniah. Jadi kenegerian. Kenegerian macam tu. Ya. Watoniah. Ya. Biasa ya dengan tayatan ni dia untuk penambahan isim. Dijadikan penambahan. Itu sebab itu ni ruhbani ni mana dari kehidupan padri. Kehidupan. Itu robbani, itu roba. Tu roba daripada maknanya pendidik. Pendidik. Robbani. Itu bukan ruhban ya, dia kata roba bukan roha. Dia pada perkataan rob Tuhan. Tuhan kan maknanya rob tu mana Tuhan, mana pendidik, pengasuh. Ya. Dikatakan sebagai rob. Ya. Dia bukan robbani, bukan rohbani ya. Robbani. Robbani ya. Okey, ya, kita dalam Quran tadi juga kita ada jumpa perkataan ya, iaitu 59 ya. Yu'jizuna. Ayat 59. Yu'jizuna. Apa kita nak cari perkataan dia? Ain. Ayat 59 ujung sekali. 59 ujung. Ain, jim, zai. Ain, jim, zai. Cuba cari. 225. Okey, 225 ain jim zai. Cuba tengok sebelah kiri atas bawah sekali. Kanan. 225 kamus. 225. Sebelah kanan bawah. Bawah sekali. Ajaza ya'jizu ajiza. Ajiza tu fi'il lagi. Ya, ajaza ya'jizu satu. Wazan dia lagi ajiza ya'jazu dua. Dia boleh ajaza ya'jizu atau ajiza ya'jazu. Tapi dalam Quran apa? Itu 4 huruf. Yu'jizu tu 4 huruf. Kita ambil lah ya'jizu ya. Ya'jizu. Ajaza ya'jizu. Maknanya apa? Lemah. Ya. Jadi kita ingat ya, perkataan yang kita selalu sebut mukjizat. Ya. Mukjizat ni maknanya yang melemahkan. Kalau nak tahu asal makna mukjizat, makna yang melemahkan. Faham tak? Sebabnya kedatangan mukjizat akan melemahkan segala yang batil. Contohnya, ya, Nabi Musa datangkan mukjizat. Ahli-ahli sihir mendatangkan perkara yang batil. Ya, dilemahkan oleh mukjizat Nabi Musa. Jadi mukjizat tu maknanya yang melemahkan. Maka lemahlah ya apa-apa yang diadakan oleh ahli-ahli sihir Firaun. Itu makna mukjizat daripada perkataan ajaza ya'jizu ya. Jadi ingat kalau sebut mukjizat, apa makna mukjizat? Mukjizat tu asal makna melemahkan. Yang melemahkan. Okey, kalau ajaza, kalau isim fa'ilnya apa?
Ajizun. Isim maf'ulnya ma'juzun. Okey. Kalau ya'jizu fi'il amarnya i'jiz. Tak ada ya ya. Ya jadi mudhari' balik. I'jiz. Nahi la ta'jiz. Apa makna ajizun? Yang melemahkan. Ma'juzun yang dilemahkan. Ya, i'jiz lemahkanlah oleh engkau. Ya. La ta'jiz, jangan engkau lemahkan. Ya. Tengok sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri tengok ke bawah sampai jumpa perkataan rajulun ajuzun. Cuba cari. Ke bawah sebelah kiri. Daripada atas ke bawah. Sampai jumpa rajulun ajuzun. Jumpa tak? Tengah-tengah. Laki-laki yang lemah. Laki-laki yang lemah. Ya. Itu rajulun ajuzun. Mana laki-laki yang lemah? Ajuzun jamaknya udzun. Jamaknya juga ajaiz. Ya, perempuan tua. Arak simpanan lama pun disebut ya ajuz juga. Ya. Ya. Jadi artinya ya ajuzun ini yang orang pun dah lama. Orang dah lama pun dah ajuz dah. Ada ajuz lah tu. Awal gemas. Awal gemas. Tapi ajuzun ini ada tersebut dalam Quran ya. Ajuzun ya. Ada disebut perempuan tua ya, ajuzun ya. Lelaki tua pun lelaki tua tak disebut di Quran, tapi yang Quran tu ada perempuan tua. Ajuzun ada. Ya. Ini hanya sebagai contoh lah. Kalau rajulun ajuzun tu maknanya lelaki lemah, lelaki tua lah. Ya. Tapi biasanya tua ni samalah dengan makna lama. Contohnya arak tersimpan lama, kan? Jadi dikatakan sebagai ajuzun juga. Ya. Dah tersimpan lama. Tapi kalau untuk tua saja, seorang lelaki yang tua boleh dikatakan sebagai ya, kabir. Ya. Kabir tu pun dikatakan sebagai tua. Kabir daripada besar ya. Jadi besar itu juga boleh dimaksudkan dengan makna ya, yang tua. Ya. Rajulun kabir, mana seorang lelaki yang dah tua. Ya. Ahi kabir, saudaraku yang tua. Dia menggunakan perkataan kabir juga. Baik, sekadar itu dulu kita punya kuliah hari ini. Alhamdulillah, lain kali kita tambah-tambah lagi yang lain. Ya. Nampaknya dah boleh ya, menjadikan isim fa'il, isim maf'ul, amar nahi dah rasanya dah tergambar. Ya, dah nampaklah caranya. Ya. InsyaAllah kita akan sambung-sambung fi'il-fi'il yang lain pula. Baik, kita